Kembali kita ke News TV. Bersama saya Eng Joan. Tajuk pemberitaan saya pada hari ini ialah sejarah ketamadunan di dunia. Tiga tamadun utama pengawalan dunia ialah tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Barat. 6 milenium 6,000 tahun sebelum Masehi, muncul sebuah tamadun Cina di lembah Huanghe dan dikenali sebagai Sungai Kuning. Terdapat 5 faktor yang membolehkan Cina menghadapi ancaman budaya dan masyarakat sekitar. Pertama, kehidupan bertradisi kampung. Cina mengamalkan sistem ekonomi tani menetap, membolehkan semangat kekitaan yang kukuh bermula dari unit kampung peringkat negeri negara. Keluarga tani dapat digerakkan secara beramai-ramai ke kawasan baru bagi kegiatan penerokaan dan memajukan kawasan-kawasan baru. Kerajaan akan membantu memajukan sistem tali air dan saliran serta membolehkan ideologi pemerintah berkembang di kawasan baru. Yang kedua, sistem kekeluargaan. Berasaskan kepada extended family, keluarga kembangan melahirkan sistem klan iaitu ahli keluarga dan kaum kerabat yang bertanggungjawab seperti menyediakan khidmat kebajikan kepada ahli keluarga, memastikan peraturan peringkat kampung diikuti, menggalakkan kerjasama ekonomi dan memastikan peluang pendidikan untuk ahli keluarga dan kaum kerabat. Yang ketiga, masyarakat dikawal dengan peraturan. Mereka dikawal dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan yang dibuat secara konsensus iaitu persetujuan bersama. Seterusnya, pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat iaitu dikawal oleh lembaga amalan dan kepimpinan yang kukuh dan dapat menyamai rasa bangga terhadap tradisi dan semangat kekitaan yang kukuh berlandaskan kebudaya induk kecinaan. Akhir sekali, penghormatan kepada tradisi dan budaya asal iaitu menjadikan masyarakat Cina sentiasa melihat semula ke belakang iaitu pada zaman silam dan membantu mereka mengekalkan keaslian budaya apabila berlaku proses pertembungan dengan budaya luar. Beralih kepada sistem kepercayaan bagi tamadun Cina, terdapat 4 sistem kepercayaan bagi tamadun ini iaitu Confucius, Taoism, Mozi dan Buddhism. Falsafah Confucius membahagikan 5 bentuk hubungan dalam masyarakat. Yang pertama, hubungan bapa dan anak di mana bapa harus berhati baik dan anak harus bertanggungjawab terhadap orang tua. Yang kedua, hubungan suami isteri di mana suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk mendengar kata suami. Yang ketiga, hubungan saudara tua dengan muda iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu yang muda manakala yang muda harus hormat kepada yang tua. Keempat, hubungan raja dan pegawai di mana raja mesti bersifat peri kemanusiaan dan pegawai harus taat. Yang terakhir, hubungan antara sahabat di mana kejujuran menjadi pedoman dalam hidup. Konsep Taoism ataupun dikenali sebagai konsep Yin dan Yang merupakan konsep yang diperkenalkan oleh falsafah Taoism. Dalam bentuk fizikal, Yin adalah bumi manakala Yang adalah langit. Konsep ini merujuk kepada perkara yang berlawanan tetapi saling melengkapi dan memerlukan antara salah satu lain untuk mencapai keseimbangan. Contohnya, pasangan iaitu lelaki dan perempuan. Yin mewakili perempuan iaitu pasif, sejuk, gelap dan lembut. Manakala yang mewakili lelaki ialah aktif, cerah, keras dan panas. Konsep Mozi juga dikenali sebagai The Golden Mean, merujuk kepada pemikiran moral asas yang bersifat sederhana, seimbang dan bersesuaian. Konsep ini membawa maksud bahawa kesederhanaan yakni tidak mengambil kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Ini menggalakkan lagi sikap toleransi bagi sesuatu masalah.
Masyarakat Cina pada umumnya meyakini akan konsep dualisme atau kewujudan dua alam, iaitu Tian dan Ti. Tian merupakan kepercayaan melibatkan alam semesta dalam masyarakat Cina. Ia merujuk kepada langit yang lebih tinggi, iaitu syurga atau dewa yang dipuja atau disembah. Pemerintahan dinasti Chow dianggap makhluk unggul yang mempunyai kuasa, menguasai perjalanan hidup dan menentukan nasib dengan adanya mandat dari syurga yang diperolehi oleh beliau. Dia anggap sebagai wakil Tuhan, mentadbir bumi, menjaga keamanan, kebajikan dan kemakmuran rakyat dan menghukum sesiapa yang melakukan kesalahan. Ti pula merujuk kepada bumi. Ia lahir daripada konsep alam fizikal jika perkataan Tian dan Ti digabungkan. Dalam konsep Yin dan Yang, Ti dimaksudkan sebagai Shangti, iaitu makhluk yang unggul. Dalam masyarakat kebanyakan, Ti merujuk pada dewa tertinggi yang menguasai dewa-dewa lain. Budaya dan kesenian masyarakat Cina. Yang pertama ialah kelahiran. Ketua keluarga iaitu datuk atau bapa memberi nama yang bertuah kepada bayi supaya hidup dengan baik. Selepas sebulan, keraian dilakukan dengan menghidang makanan bertuah seperti telur merah, kuih dan halia yang diawet. Yang kedua pula ialah perkahwinan. Keluarga bertukar-tukar hadiah sebelum hari perkahwinan. Pengantin berpakaian tradisional merah. Ampau dan barang kemas diberikan kepada pasangan sebagai doa bertuah. Yang ketiga pula ialah kematian. Upacara dijalankan oleh keluarga dengan harapan mendiang dapat hidup dengan baik dan tidak menderita di dunia selepas mati. Mayat dibersihkan, dipakaikan dengan baju tradisional dan baju yang cantik dan disolekkan. Yang keempat ialah perayaan Tahun Baru Cina iaitu pada hari pertama dalam kalender Cina, Qinian. Pemujaan Dewa Dapur pada hari ke-24 bulan 12 dengan menghidangkan masakan lauk dan kuih nian untuk menyenangkan Dewa Dapur bagi memaklumkan segala yang baik kepada Maharaja Dewa. Kesenian kaligrafi pula seni khat yang menggunakan berus Cina yang asasnya terdiri daripada garis dan bentuk yang menekankan keharmonian, keseimbangan, gerak hati dan momentum. Yang keenam pula seni lukis. Bagi orang Cina, melukis cara terbaik untuk menenangkan diri dan melahirkan insan yang budiman, jujur dan berakhlak. Untuk nombor 7, seni bina. 4 ciri bangunan seni bina Cina iaitu dagoba, pagoda, pavilion dan stupa. Yang terakhir ialah seni bela diri iaitu kesenian kungfu. Kegiatan ekonomi di tamadun Cina. Tamadun awal terlibat dalam pertanian di samping berburu, menternak dan sebagainya. Pertanian padi, gandum, sekui dan jagung giat dijalankan di sekitar Sungai Huangho iaitu Sungai Kuning dan Sungai Changjiang iaitu Sungai Yangtze. Ini menunjukkan kecanggihan dalam teknik penanaman padi seperti sistem pengairan sistematik dan teknik penanaman mengikut musim. Penghasilan dan mengekspor sutera menjadikan China dikenali sebagai the Silk Country of the Orient. Industri linen, memproses karung guni, tekstil rami dan kain tenun flax. Industri lain seperti logam iaitu besi, kuprum dan timah bagi pembuatan alat-alat logam dan arang batu menyumbang pembentukan ekonomi China. Sistem tulisan di tamadun Cina menggunakan tulisan Cina atau Hanzi, merupakan tulisan tertua di dunia. Ia berdasarkan satu-satu huruf bukan suku kata yang memiliki 50,000 patah perkataan. Secara umumnya hanya diketahui 3,000 patah perkataan sahaja. Ia wujud dari perkembangan skrip Cina. Ia muncul sebagai lukisan-lukisan ideografi pada tulang binatang dan kulit kura-kura yang dikenali sebagai Jiaguan ataupun The Oracle Bone Script. Pada dinasti Barat Zhou, muncul Zhou Bronze Script iaitu tulisan yang diukir pada alat-alat gansa. Sistem tulisan Cina baharu ataupun Clerical Script iaitu Hanzi merupakan asas sistem tulisan Cina terkini, berkembang kepada tulisan lebih sistematik dan mudah. Daripada gambar, tulisan berkembang lebih tersusun melalui 11 strok asas yang ditulis secara berurutan tetap. Sistem politik di tamadun Cina. Perluasan kuasa mengubah pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada dinasti. Konsep raja bertukar kepada maharaja dan pemerintahan melibatkan pembentukan sistem pentadbiran atau birokrasi awam terdiri daripada pegawai yang dilantik maharaja. Kabinet terdiri daripada 4 konsuler dan 2 pembantu konsuler. Peranan mereka adalah untuk mempertimbangkan dan mengumumkan hasrat kerajaan, mengatur negeri, bekerjasama seluruh pentadbiran untuk membantu raja memerintah negara. Di bawah 6 orang konsuler, terdapat pegawai-pegawai dari 6 grade berbeza yang mencapai lebih kurang 200 orang. Majlis Agung, The General Council, terdiri daripada putera, konsuler dari kabinet, pengerusi dan naib pengerusi lembaga 6 dan pegawai utama Mahkamah Ibu Kota. Peranannya untuk membuat cadangan, keputusan dan mengenal pasti kepentingan perkara tentang tentera dan negara. Majlis ini membolehkan maharaja mengenali dan mengawal pegawai yang terlibat dalam jabatan berlainan. Lembaga 6 iaitu Luh Po ataupun Six Pots merupakan jabatan kekal dalam kerajaan yang wujud sejak dinasti dulu. 6 jabatan tersebut ialah Jabatan Sivil, Jabatan Hasil, Jabatan Istiadat, Jabatan Peperangan, Jabatan Hukuman dan Jabatan Kerja Am. Pegawai kerajaan yang dilantik perlu lulus peperiksaan khas berdasarkan buku Confucius. Etika di dalam citra semesta masyarakat Cina. Wuxing. Masyarakat Cina mempercayai bahawa wuxing merupakan faktor pergerakan alam semesta.
Wu-Xing merupakan 5 unsur atau 5 penggerak utama alam, iaitu tanah, air, api, logam dan kayu. Ianya terdiri daripada 5 dinasti, iaitu dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han dan dinasti Xia. Masyarakat Cina percaya apabila berlaku sesuatu, contohnya berakhirnya sesuatu wangsa, ianya disebabkan berakhirnya unsur yang menjadi penaung kepada peribadi pemerintah itu, dan ia perlu diganti dan dimulakan semula dengan unsur yang baru. Raja akan meletakkan dirinya sebagai seorang Chunzu atau manusia yang sempurna. Selain itu ialah konsep Yin dan Yang. Masyarakat Cina percaya akan konsep Yin, iaitu kuasa positif, dan Yang, iaitu kuasa negatif yang perlu disatukan untuk membentuk keharmonian. Konfusi menggunakan konsep ini untuk menginterpretasikan segala yang ada di dunia. Terusnya ialah konsep Zongyong. Konsep ini menggariskan kesederhanaan dan keseimbangan dalam praktis norma asasi manusia. Ia juga memimpin manusia agar membangunkan diri sebagai manusia yang sempurna dan mendidik manusia untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat demi mewujudkan keharmonian. Di samping itu, ialah konsep Datung. Konsep ini pula memfokuskan manusia untuk mengecapi kebahagiaan dan keharmonian sosial yang dapat dikongsi sesama mereka secara adil dan saksama. Dan konsep terakhir ialah konsep Dao. Konsep ini bermaksud jalan merujuk kepada set peraturan etika atau tata tertib moral yang perlu diamalkan oleh seseorang individu. Nilai-nilai etika dalam tamadun Cina. Confucius menguraikan secara mendalam mengenai sistem etika masyarakat Cina yang terasnya bertunjang kepada 5 hubungan, iaitu Wu Lun. Antara hubungan tersebut ialah hubungan antara pemimpin dan rakyat. Hubungan ini menggariskan cara pemimpin memerintah negara. Apabila raja seorang yang adil, jujur dan berwibawa, keamanan dan kesejahteraan negara akan terjamin. Raja perlu menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat kerana raja dianggap sebagai ketua keluarga dan rakyat yang merupakan ahli keluarga. Selain itu ialah hubungan antara suami dan isteri. Confucius menekankan aspek hubungan harmoni antara suami dan isteri. Suami menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga, manakala isteri mewakili sifat Ying, iaitu lebih pasif yang bersifat menuruti kata suami dan menghormatinya. Seterusnya ialah hubungan antara kawan. Hubungan ini menghuraikan mengenai adab antara kawan sama ada dengan rakan sebaya maupun dengan yang lebih tua. Berikutnya ialah hubungan antara adik-beradik. Hubungan ini tertumpu kepada sikap sopan santun antara saudara muda dan yang tua. Mereka haruslah bersatu padu, bermuafakat dan saling bantu-membantu demi keharmonian keluarga. Dan hubungan yang terakhir ialah hubungan antara ibu bapa dan anak. Masyarakat Cina amat mementingkan hubungan ibu bapa dan anak dengan menanamkan prinsip filial piety, itu ketaatan dan bakti kepada ibu bapa. Anak-anak diasuh sejak kecil lagi agar hormat, patuh, menghargai dan berusaha untuk menggembirakan ibu bapa mereka. Anak-anak juga bertanggungjawab menyembah dan berkorban sembahan roh ibu bapa apabila telah meninggal dunia. Mereka akan dianggap tidak taat atau derhaka jika tidak berbuat demikian. Confucius juga banyak menegaskan mengenai kepentingan 5 sifat mulia, iaitu Wu Chang. Antara sifat mulia tersebut ialah Ren, iaitu peri kemanusiaan. Ren merupakan teras bagi akhlak mulia manusia kerana ia tercetus daripada konsep kemanusiaan yang dimiliki oleh semua manusia. Individu yang memiliki Ren adalah individu yang tidak mementingkan diri dan mendahulukan orang lain dengan memberi pertolongan. Seterusnya ialah Yi, iaitu kebenaran atau keadilan. Yi merujuk kepada individu yang berkebolehan untuk mengenal pasti antara perkara baik dan buruk. Berikutnya ialah sifat mulia Li, iaitu kesopanan atau kesusilaan. Ianya ditakrifkan sebagai peraturan hubungan sesama manusia
yang konkret serta prinsip-prinsip umum susunan sosial dalam masyarakat. Lee memperlengkapkan personaliti seseorang individu kerana ia mengawal, menghias serta mencantikkan peribadi seseorang dengan aturan kesopanan. Di samping itu, ialah sifat mulia Chi atau Z, iaitu kebijaksanaan. Ianya merujuk kepada individu yang boleh membuat keputusan untuk bertindak, bersikap futuristik, mengambil kira kebarangkalian situasi atau impak yang bakal dialami daripada tindakannya. Akhir sekali, ialah sifat mulia Zin atau Zin, iaitu layak dipercayai. Sifat mulia ini merupakan sifat yang layak dipercayai oleh orang lain. Seseorang individu perlulah mendapat kepercayaan daripada orang lain selain percaya kepada diri sendiri, kerana kepercayaan merupakan teras yang paling penting dalam hubungan sesama manusia. Maafkan saya, kita kembali ke tamadun yang seterusnya. Tamadun India bermula di benua India dan berpusat di lembah Sungai Indus. Perkembangannya meliputi aspek agama dan falsafah, seni, budaya dan sebagainya. Tamadun ini merupakan tamadun tertua di dunia dan banyak mempengaruhi peradaban dunia. Kedudukan geografi. Benua kecil India terletak di antara lautan Hindi dengan pergunungan Himalaya. Wilayah ini meliputi kawasan seluas 2534175 km persegi. India terbahagi kepada dua bahagian, iaitu India Utara dan India Selatan, serta dipisahkan oleh pergunungan Vindhya. Kedudukan tamadun ini bersebelahan dengan tamadun pasir di sebelah barat, bahagian timurnya disembatani oleh tamadun Cina. Kedudukan geografi tamadun tersebut telah menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan perbezaan kebudayaan antara masyarakat India Utara dan India Selatan dari segi fizikal bahasa, budaya dan amalan-amalan keagamaan. Masyarakat Indo-Arya menetap di kawasan utara dan berbahasa Sanskrit yang merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Masyarakat ini berpegang kuat kepada 4 buah wadah iaitu Rig, Yaju, Sama dan Ahava. Keempat-empat wadah ini mempunyai pengaruh yang kuat dari aspek pemikiran, kepercayaan, amalan dan kehidupan. Manakala masyarakat Dravida menetap di kawasan selatan dan berbahasa Tamil yang merupakan bahasa asas bagi semua bahasa Dravida. Kepercayaan, pemikiran dan amalan masyarakat ini berasaskan ajaran mazhab Saiwisme dan Vaishnavisme yang dinyatakan dalam puisi Sangam. Selain itu, sistem kasta juga diamalkan oleh masyarakat tamadun India. Sistem kasta merupakan satu amalan unik yang meniti beratkan idea kelas sosial yang mempunyai peranan masing-masing. Sistem ini membahagikan masyarakat kepada 5 kelas sosial. Kelas sosial yang tertinggi merupakan Brahmin, iaitu golongan pendidik, intelek dan ahli agama. Kelas sosial kedua merupakan Kshatriya, iaitu golongan pemerintah, pentadbir dan pasukan keselamatan negara. Kelas sosial ketiga merupakan Vaisya, iaitu golongan yang giat dalam bidang ekonomi atau perniagaan. Kelas sosial keempat merupakan Sudra, iaitu pekerja yang berkhidmat dengan golongan di atas. Kelas sosial yang terendah merupakan Panchama atau Chandala, iaitu golongan mutak. Membentangkan lebih lanjut berkenaan dengan budaya dan agama yang terdapat dalam tamadun India. Masyarakat dalam tamadun India mengamalkan sistem keluarga. Tujuan berkeluarga adalah untuk mendapat teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta mendapat zuriat ataupun keturunan. Mengamalkan sistem keluarga bersama yang mana keanggotaan berdasarkan lelaki yang seketurunan, isteri serta anak yang belum berkahwin. Sistem keluarga tamadun India turut disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta dikongsi bersama. Perpaduan pula dibentuk dengan nilai kasih sayang. Sistem keluarga tamadun India ini dipelihara oleh 2 aspek, iaitu asrama dharma dan purusartha. Dalam konsep asrama dharma, kita dapat menjelaskan 4 tahap yang dilalui manusia, iaitu tahap yang pertama merupakan brahmakarya, iaitu mempelajari ilmu pengetahuan. Seterusnya, tahap yang kedua grihastha yang bermaksud berumah tangga dan bekerja.
Dan yang ketiga, vanaprastha iaitu bertapa dan bebaskan diri dari duniawi. Tahap yang seterusnya ialah tahap keempat iaitu sannyasa, bermaksud sebar ilmu kepada masyarakat. Dalam aspek purusarta, terdapat 4 objektif mulia dalam kehidupan yang harus diamalkan oleh manusia, iaitu objektif pertama mulia iaitu kepatuhan kepada moral dan etika. Objektif kedua mulia, bekerja untuk kekayaan yang halal. Objektif ketiga mulia, cinta atau kasih sayang dan kepuasan. Yang keempat, objektif keempat mulia, kesempurnaan rohani, hasil bebas diri dari duniawi. Yang seterusnya ialah agama dalam tamadun India. Dalam sesebuah masyarakat dan tamadun, perbincangan berkenaan persoalan kepercayaan dan nilai menjadi begitu penting dan sesuatu yang pasti dititik beratkan. Keadaan ini berlaku kerana melalui sistem kepercayaan dan nilai itu, ia dapat membentuk suatu identiti tersendiri dalam sesebuah tamadun. Yang pertama, agama yang terdapat dalam tamadun India ialah agama Hindu. Terdapat 5 prinsip utama dalam agama Hindu iaitu: yang pertama, kewujudan Tuhan yang tunggal. Yang kedua, manusia itu suci. Yang ketiga, perpaduan melalui percintaan. Yang keempat, harmoni agama. Yang kelima dan yang terakhir, pengetahuan tentang sungai suci. Di samping itu, terdapat 10 disiplin yang bersifat sejagat yang diamalkan dalam agama Hindu, iaitu yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak merompak. Yang kelima, kesucian. Yang keenam, kebersihan. Yang ketujuh, kepuasan. Dan yang ke-8, mengkaji kitab. Ke-9, penjimatan. Dan yang terakhir ialah doa. Agama yang seterusnya terdapat dalam tamadun India ialah agama Buddha. Ajaran agama Buddha yang mengutamakan Dhamma iaitu bahasa Pali atau Dharma bahasa Sanskrit merangkumi 4 kebenaran mulia iaitu: 1. Penderitaan itu universal. Yang kedua, ada punca segala penderitaan. Yang ketiga, penderitaan itu boleh diatasi. Dan yang keempat, ada cara untuk mengatasi penderitaan. Segala penderitaan yang dialami sudah tentu ada puncanya. Buddha menyebutnya sebagai roda empirik yang mengandungi 12 rangkaian, iaitu yang pertama, kecuaian, yang kedua, kecenderungan, yang ketiga, kesedaran tentang kuasa karma, yang keempat, nama dan bentuk, yang kelima, 5 organ deria dan minda, yang keenam, hubungan antara deria dan objek, yang ketujuh, sensasi, yang ke-8, nafsu, yang ke-9, bergantungan kepada pewujudan, yang ke-10, bertekad untuk lahir, yang ke-11, kelahiran, dan yang terakhir ialah usia tua dan kematian. Ajaran agama Buddha juga turut mengesyorkan 8 jalan mulia untuk mencapai nirvana. 8 jalan mulia tersebut ialah: yang pertama, pandangan yang betul, iaitu kefahaman. Yang kedua, aspirasi yang betul, iaitu cita-cita. Dan yang ketiga, pertuturan yang betul, iaitu melalui komunikasi. Yang keempat, kelakuan yang betul, iaitu aksi. Yang kelima, kehidupan yang betul melalui sara hidup. Yang keenam, usaha yang betul, iaitu daya usaha. Yang ketujuh, minda yang betul yang berkenaan dengan mental. Dan yang ke-8, konsentrasi yang betul melalui meditasi. Yang seterusnya ialah agama Jaina. Agama ini diasaskan oleh Nataputa Vandarmana yang digelar sebagai pahlawan besar. Agama Jaina mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhism. Agama ini mementingkan undang-undang, sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yang terdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. Agama Jaina mengandungi 9 prinsip-prinsip asas atau Nava Tattva, iaitu yang pertama, jiwa, yang bermaksud roh terdapat dalam semua benda yang bergerak dan bernyawa, termasuklah tumbuhan, dan ia adalah kekal abadi. Yang kedua ialah ajiva, bermaksud benda-benda yang tidak bernyawa. Yang ketiga, asrava, yang bermaksud daya penarik. Yang keempat, papa karma, yang bermaksud dosa atau hasil perbuatan yang jahat. Yang kelima, punya karma, iaitu bermaksud pahala atau hasil perbuatan baik. Yang keenam, bandha, iaitu ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan. Yang ketujuh, samvara, yang bermaksud menahan pengaliran karma. Yang ke-8, nirjara, yang bermaksud penghampusan karma. Dan yang terakhir, iaitu siddhi, yang bermaksud pelepasan dan kelahiran semula. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak yang merupakan seorang kshatriya Hindu yang dilahirkan di Punjab. Antara ciri-ciri Islam yang terkandung dalam ajaran agama Sikh ialah menolak penggunaan patung sebagai gambaran Tuhan. Dan Tuhan juga dianggap sebagai kuasa yang terkuat yang memberi kurnia menurut kehendaknya.
Ciri-ciri Hinduism yang juga terdapat dalam agama Sikh ini seperti konsep kelahiran semula atau dikenali sebagai reinkarnasi. Di dalam agama Hindu, maya, karma dan guru. Selain itu, agama ini juga mempunyai prinsip-prinsip yang tertentu. Terdapat 3 perkara asas yang ditekankan dalam agama Sikh, iaitu kekayaan, pertalian keluarga dan pelajaran. Bagi bahasa dan kesusastraan, bahasa tamadun India di bawah Indo-Arya terdapat 12 bahasa, iaitu Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Urdu, Rajasthani dan Sindhi. Manakala bahasa tamadun India di bawah Dravida terdapat 7 bahasa, iaitu Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Gondi, Brahu dan Kand. Terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat. Hanya 14 bahasa yang diperakui dalam perlembagaan, antaranya Hindi, Telugu, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Punjabi. Bahasa dapat dibahagikan kepada 2 rumpun, iaitu bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida. Bahasa Indo-Arya bentuk asli adalah bahasa Sanskrit. Akibat bercampur dengan logat penduduk tempatan, bahasa Sanskrit mengalami perubahan sehingga wujud logat baru seperti Prakrit, Pali dan Magadhi. Bahasa dalam kumpulan ini adalah Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri dan Punjabi serta lain-lain. Bagi bahasa Dravida, tergolong dalam bahasa ini adalah Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu dan Gondi. Selain itu, terdapat kumpulan bahasa lain seperti bahasa Munda yang digunakan di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar. Kesusastraan Sanskrit Indo-Arya juga dikenali sebagai sastra Vedik, iaitu kitab Veda. Terdapat 4 kitab Veda yang mana yang pertama adalah diwujudkan 1500 tahun sebelum Masihi yang mengandungi mazmur dan pujian kepada dewa-dewi. Kitab kedua yang ditubuhkan 1500 hingga 1000 tahun sebelum Masihi yang mengandungi mazmur upacara. Kitab yang seterusnya diwujudkan 1500 hingga 1000 tahun sebelum Masihi yang menerangkan tentang antologi mazmur Rig Veda bersama muzik. Dan yang terakhir ialah 1200 tahun sebelum Masihi yang juga mendedahkan tentang koleksi mazmur, jauhkan diri dari penyakit, kematian, sihir dan yang lain. Yang seterusnya ialah sastra epik, antaranya ialah Valmiki Ramayana. Sastra ini merupakan hasil karangan Valmiki dan kitab ini memiliki unsur-unsur moral yang menekankan kebaikan akan mengatasi kejahatan. Sastra epik yang seterusnya adalah karangan daripada Punjaga Vyasa, karangan puisi terpanjang di dunia yang mengajarkan manusia untuk berpegang pada janji dan jauhi perkara negatif. Sastra epik yang ketiga adalah sebahagian daripada epik Mahabharata. Ia juga mengandungi ajaran agama dalam bentuk falsafah. Antara kandungan yang terkandung dalam sastra tersebut adalah laksanakan tanggungjawab tanpa harapkan balasan. Yang kedua adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, mendisiplinkan rohani dan jasmani. Dan yang keempat, mengawal nafsu, kemarahan, halauan, dengki dan sebagainya. Kita beralih ke tamadun yang seterusnya. Zaman Greek Klasikal. Dalam ilmu linguistik, perkataan falsafah digunakan oleh Pythagoras, iaitu seorang ahli matematik Greek sekitar tahun 500 sebelum Masihi. Perkataan falsafah diambil daripada perkataan filosofin yang memberi maksud mencintai kebijaksanaan. Secara umumnya, kelahiran sistem nilai dan etika barat adalah disebabkan oleh Yunani kuno atau klasik. Hal ini termasuk dengan idea-idea ahli falsafah atau tokoh terkenal pada zaman Greek seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Beratus-ratus abad sebelum kelahiran agama Kristian, falsafah etika telah wujud dan berkembang dalam kalangan bangsa Greek. Falsafah ini dikenali sebagai falsafah klasik atau antiquity. Selepas kelahiran agama Kristian, falsafah antiquity terus berkembang ke pusat-pusat pengajian Kristian seperti Rom, Syria dan Alexandria. Aliran-aliran pemikiran seperti Stoicisme, Epicureanisme dan Neoplatonisme adalah antara aliran penting yang wujud selepas era Antiquity yang juga dikenali sebagai era Hellenistik ataupun Roman. Selepas abad ke-17 hingga pasca moden, lahirnya ahli-ahli falsafah yang mula memisahkan alam tabi'i daripada unsur-unsur kejiwaan dan pendewaan. Falsafah barat moden terbina berteraskan elemen-elemen seperti humanisme,
rasionalisme dan empirisisme. Oleh itu, idealisme sekular merupakan tema yang dominan dalam tamadun barat. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah sekadar tentang falsafah dan teori sahaja. Misalnya, tokoh moralis Greek Aristotle mendakwa bahawa matlamat ilmu akhlak bukan setakat mengetahui tentang kebaikan dan keburukan, tetapi menekankan untuk seseorang menjadi baik. Nilai utama dalam masyarakat Greek. Kebaikan atau virtue budiman yang menjadi asas kehidupan masyarakat Greek yang membincangkan interaksi manusia dan alam secara tidak langsung, seperti yang dinyatakan dalam perbincangan falsafah oleh Aristotle dan Plato. Pada pendapat mereka, bagi membina kebahagiaan masyarakat dan kejayaan negara, kepribadian budiman dan berintegriti amatlah penting. Nilai-nilai murni juga dapat membentuk kepribadian budiman, seperti yang dinyatakan oleh Pythagoras dan Democritus. Tahap aliran pemikiran Pythagoras. Konsep keabadian roh. Roh akan terus hidup walaupun telah berpisah dengan jasad. Bermaksud, roh akan dihidupkan semula ke dalam jasad yang lain, sama ada jasad binatang ataupun manusia. Roh yang baik akan dihidupkan ke dalam jasad yang baik, manakala roh yang jahat akan dijemakan ke dalam jasad yang jahat. Selain itu, konsep kesederhanaan merupakan titik pertengahan di antara dua perkara yang ekstrim. Di samping itu, aliran ini juga telah mempopularkan teori pertengahan di mana had dan tidak ada had dianggap sebagai pasangan utama. Perkara yang ada had dianggap baik dan rasional, manakala perkara yang tidak ada had dianggap tidak baik dan tidak rasional. Tahap pemikiran Sokrates dan Plato. Sokrates merupakan bapa ilmu dan akhlak Greek. Plato merupakan anak murid Sokrates yang menganalisis teori dan pemikiran Sokrates. Pada pendapat Sokrates, kebaikan adalah ilmu. Ilmu bermaksud pengetahuan tentang konsep sesuatu dalam bentuknya yang objektif dan juga bebas daripada penilaian individu. Di samping itu, seseorang yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan. Demikian, banyak faktor lain yang berperanan dalam mempengaruhi akhlak manusia seperti kebebasan, tanggungjawab, emosi, nafsu, undang-undang, adat, agama dan niat. Tahap pemikiran etika Aristotle. Pada pendapat Aristotle, etika berasal daripada perkataan custom, adat atau kebiasaan, kerana ia adalah hasil daripada proses membiasakan diri dalam melakukan sesuatu kebaikan seperti adil, berani dan dermawan, sehingga kebaikan tersebut menjadi akhlak ataupun adat kepada seseorang. Seterusnya, etika wujud dan terjana dalam jiwa setiap manusia yang terbahagi kepada dua, iaitu jiwa rasional dan jiwa tidak rasional. Dalam jiwa rasional terjana kebijaksanaan, falsafah, kemahuan untuk belajar dan ingatan, manakala dalam jiwa tidak rasional terdapat pelbagai kebaikan moral seperti kesederhanaan, keadilan, keberanian dan lain-lain akhlak mulia. Selain itu, terdapat 3 unsur penting dalam jiwa manusia iaitu perasaan, kudrat dan keadaan. Jiwa. Dari segi sosial, pengaruh sosial daripada barat menyebabkan masyarakat mula berfikir secara terbuka. Masyarakat dapat menerima pandangan dan pengetahuan daripada orang lain, sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang lebih harmoni kerana saling memahami antara satu sama lain. Ini kerana masyarakat dapat menerima dan menghormati pendirian dan hak masing-masing. Seperti pendapat Pythagoras dan Democritus iaitu untuk membina kebahagiaan masyarakat dan kejayaan negara, kepribadian dan integriti merupakan sesuatu yang penting. Pengaruh barat mendedahkan kita ke arah penggunaan media sosial seperti aplikasi Instagram dan Facebook. Ini dapat menghubungkan semua pengguna dari serata dunia. Jaringan sosial yang berkembang dengan begitu cepat menyebabkan media sosial menjadi kepentingan buat semua masyarakat pada dunia hari ini. Dari segi politik,
Dalam menentukan jatuh bangun sesebuah kerajaan dan tamadun sesebuah bangsa, politik dan pemerintahan turut memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, pada zaman Greek, individu yang mempunyai kemampuan tinggi dalam bidang politik dan sosial dianggap individu yang baik dan terhormat. Ini kerana untuk mengekalkan sesebuah tamadun memerlukan politik yang stabil dan kepimpinan yang berwibawa. Sejarah membuktikan bahawa perpaduan dalam politik dan pemerintahan yang adil telah meningkatkan tamadun sesuatu bangsa. Oleh itu, para pemimpin perlulah sentiasa menjaga kepribadian diri dan kebajikan masyarakat demi melahirkan negara dan bangsa yang aman, jujur dan adil. Dari segi ekonomi, kemajuan negara barat dari segi teknologi telah menyebabkan negara-negara yang sedang membangun bergantung kepada negara barat dari segi teknologi dan tenaga buruh yang mahir untuk meningkatkan taraf hidup negara mereka. Dengan ini, negara yang sedang membangun dapat mengeluarkan sesuatu output yang boleh dipasarkan kepada negara sendiri maupun negara luar melalui perdagangan untuk mencapai kemajuan ekonomi dan negara. Oleh itu, negara yang sedang membangun akan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara barat bagi meningkatkan taraf ekonomi negara. Kini kita sudah tiba di penghujungnya. Masa semakin menceburi kita. Semoga sejarah ketamadunan yang dikongsikan dapat memberikan pengajaran. Jumpa lagi di berita seterusnya. Saya Eng Jo En melaporkan. Bye-bye.